Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid sekalian? Cikgu harap semuanya dalam keadaan sihat dan sudah bersedia untuk kita belajar hari ini. Baik, kita akan melihat empat rangkap pantun, iaitu pantun 4 kerat. Ada 4 rangkap. Rangkap pertama, rangkap kedua, rangkap ketiga dan rangkap keempat. Kita akan melengkapkan perkataan-perkataan yang di tempat kosong. Perkataannya sudah pun diberi. Cuma tinggal lagi kita akan lengkapkan sahaja dengan perkataan yang sesuai. Okey. Selepas itu kita juga akan menceritakan perihal gambar, perihal aktiviti ataupun suasana yang diceritakan daripada gambar ini dalam bentuk ayat. Kita akan ceritakan, kita akan buat ayat untuk menceritakan apa yang berlaku di dalam gambar. Kita akan menggunakan buku aktiviti jilid 2 pada muka surat 28 dan 29. Okey. Kita akan lihat muka surat 28 dahulu, aktiviti 4. Isi tempat kosong dengan perkataan yang betul. Ini perkataannya. Mari kita baca dan sebut untuk kita fahamkan maksudnya. Bersama-sama. Bersama-sama. Cantik. Cantik. Kolam. Kolam. Bakau. Bakau. Alam. Alam. Rendah. Rendah. Mempesonakan. Mempesonakan. Indah. Indah. Baiklah. Di sini cikgu dapat kenal pasti ada 3 perkataan yang agak sukar ataupun yang jarang-jarang kita temukan, iaitu bakau, alam dan mempesonakan. Yang lain-lain cikgu harap murid-murid boleh faham. Bersama-sama, cantik, kolam, rendah, indah. Kan? Cikgu akan bantu untuk menerangkan apakah maksud 3 perkataan yang cikgu sebut tadi. Bakau ialah nama sejenis pokok yang tumbuh di kawasan berair seperti tasik ataupun kolam ataupun sungai. Okey. Pokok bakau dia boleh tumbuh dia tumbuh atas tanah, tetapi bila tanah itu dinaiki air, dia masih boleh hidup dengan baik. Dia sangat tahan dengan air. Itu pokok bakau. Alam. Apa pula alam? Alam ialah tempat ataupun bumi yang kita tinggal ini. Bumi yang kita tinggal ini. Keadaan sekeliling. Itu kita panggil alam. Itu sebabnya ada istilah alam sekeliling. Itu maksudnya. Alam ialah
tempat yang kita berada ini. Satu lagi, mempersonakan. Imbuhan apitan, mem dengan kan. Kata dasar dia persona. Persona ialah satu perasaan yang kita dibuai ataupun hanyut dengan keadaan yang indah, keadaan yang cantik. Jadi kita akan rasa terpesona melihat keadaan itu. Okey, mari kita lihat pula tempat kosong di dalam pantun 4 kerat ini. Cikgu akan fokuskan yang pertama, pantun pada rangkap yang pertama, pantun pertama dan pantun yang ketiga dahulu. Kenapa? Sebab ini lebih mudah kerana kita mencari rima akhir yang sama. Yang ini pantun kedua dan pantun keempat, dia di tengah-tengah baris. Dia bergantung kepada ayatnya. Kita lihat pantun pertama dahulu. Masih ingatkah lagi ciri-ciri pantun tentang rima akhirnya? Baris pertama sama bunyinya dengan baris yang ketiga. Baris kedua sama bunyinya dengan baris yang keempat. Okey. Jemur sepatu di perdu mempelam, pasang pelita di perdu delima. Satu lam, satu ma. Semestinya yang ini lam lah. Ada dua lam. Ada dua perkataan yang hujungnya bunyi lam. Alam dan kolam. Yang mana satu? Ini marilah kita jaga delima. Mestinya ma. Baik. Apakah perkataan ini? Sungai itu anugerah alam ataupun anugerah kolam. Anugerah maksudnya pemberian. Okey, sungai itu pemberian daripada kolam atau pemberian alam. Kita dapat daripada alam. Okey, bukan kolam. Sungai itu anugerah alam. Marilah kita jaga. Apa dia perkataan yang rima akhirnya ma? Marilah kita jaga bersama-sama. Okey. Saya harap kita boleh faham tentang rima akhirnya. Baik. Untuk pantun ketiga pula, berenang-renang si anak ikan. Okey, kan di sini maksudnya dia akan sama dengan baris ketiga. Bunga kiambang subur di... Okey, sini lam. Maksudnya baris keempat dengan baris yang kedua. Mari kita cari perkataannya. Berenang-renang si anak ikan, bunga kiambang subur di... Subur di mana? Bunga kiambang, bunga yang hidup di atas air. Dia terapung-apung di atas air. Bunyi atau rima akhirnya di sini lam. Apa dia? Alam kita dah pilih. Semestinya kolam. Kan? Bunga kiambang subur di kolam. Tasik tenang lagi. Lagi apa? Kita akan cari rima akhirnya yang bunyi sama dengan baris pertama. Iaitu kan. Tasik tenang lagi. Yang mana ada bunyi kan? Yang ini mempersonakan. Tasik tenang lagi mempersonakan. Burung terbang mesranya alam. Okey. Selesai dua rangkap pantun, kita akan cari untuk dua rangkap lagi yang masih ada berkataannya cantik, bakau, rendah dan
indah. Okey. Kita teruskan. Burung jelatik jinak di tangan, terbangnya bagaimana? Hinggap di telaga. Okey. Yang mana paling sesuai perkataan dengan terbangnya burung? Terbangnya bakau, bakau pokok. Terbangnya cantik, boleh jadi. Tetapi ini sifat terbang ini mestilah tinggi dan rendah. Bagaimana burung ini hendak hinggap di telaga? Hinggap ni mendarat. Daripada dia terbang, dia nak mendarat di telaga. Diperigilah di telaga. Bermaksud, perkataan yang paling tepat ialah burung ini mestilah terbang rendah, barulah dia boleh mendarat, dia boleh hinggap. Bermakna rendah di sini. Terbangnya rendah hingga hinggap di telaga. Tasik nan apa? Indah pandangan. Okey. Tasik yang bagaimana menyebabkan pandangan kita rasa indah? Tasik yang cantik. Cantik. Tasik yang cantik menyebabkan kita rasa pandangan itu indah. Tempat riadah seisi keluarga. Baik. Sekarang kita akan pergi ke pantun yang terakhir, iaitu rangkap yang keempat. Pokok apa akarnya tunjang? Di sini ada satu sahaja pokok, iaitu bakau. Pokok apa? Pokok bakau. Tumbuhnya rendah, lebat berdahan. Bukit bukau beralun dipandang. Alangkah apa ciptaan Tuhan? Alangkah indah ciptaan Tuhan. Okey. Harap murid-murid boleh lengkapkan pantun dengan panduan yang cikgu berikan tadi. Selesai 4 rangkap pantun kita, kita akan lihat pada muka surat seterusnya, iaitu muka surat 29. Aktiviti 5, bina ayat dengan kata majmuk. Apa kata majmuk? Perkataan ataupun dua perkataan digabungkan. Bila sebut majmuk, mesti ada lebih daripada satu. Masyarakat majmuk, masyarakat yang ramai kaumnya, banyak jenis kaumnya, bukan kaum Melayu sahaja. Masyarakat majmuk ada banyak kaum di dalam masyarakat itu. Jadi Melayu ada, India ada, Cina ada, lain-lain pun ada. Kalau di Sabah dan Sarawak lagi banyak, lagi majmuk masyarakatnya. Kadazan, Bidayuh, Iban, Murud, Malanau, lagi banyak. Jadi bila kata majmuk, bermaksud bukan satu perkataan, dia lebih. Inilah sebabnya kita akan melihat contoh yang diberi. Istana pasir, dia tak sebut istana sahaja. Kelapa muda, gigi air, burung laut, kulit kerang, batu karang. Maksud dua perkataan yang digabungkan. Tetapi bagaimana konsepnya? Dua perkataan yang maksudnya lain-lain tetapi digabungkan menjadi maksud yang baru. Menjadi maksud yang baru. Okey. Mari cikgu tunjukkan bagaimana dua perkataan bila digabungkan jadi benda lain. Kita lihat contoh pertama.
Satu perkataan istana, satu lagi pasir. Lain kan? Istana, bangunan. Pasir, benda. Ini pasir. Tetapi bila dimajemukkan kata ini, istana pasir memberi maksud istana yang dibina daripada pasir. Okey, dia bukannya istana yang kita lebih biasa lihat tempat tinggal raja, bukan. Istana pasir maksudnya yang kita bina daripada pasir, iaitu permainan lah. Okey. Lihat, kelapa dengan muda. Kelapa ialah tumbuhan, muda sifat, adjektif. Orang muda. Okey, bila digabungkan kelapa dengan muda bermaksud buah kelapa yang masih muda. Kalau buah kelapa yang kulitnya dah coklat, itu kelapa tua. Okey, kelapa muda, ini buah kelapa yang masih muda, hijau lagi dan manis airnya, lembut isinya. Gigi dengan air. Gigi, kita tahu, satu anggota di dalam bahagian mulut kita yang keras itu. Itu gigi. Yang ini pula air. Air, satu cairan. Bila digabungkan, dia jadi satu benda yang baru, iaitu ini, gigi air. Antara hujung air ombak yang bersentuh dengan pantai. Pantai ni pasir ni pantai, yang ini hujung air ombak. Itulah yang dipanggil gigi air. Apa ada di gigi air? Ini. Lihat ni. Ini kanak-kanak ini yang bermain di gigi air. Baik. Burung laut. Burung laut. Lihat di sini. Kalau di rumah kita burung merpati, tak ada di laut. Burung gagak, tak ada juga di laut. Burung laut biasanya beberapa jenis sahaja yang kita boleh panggil burung laut. Okey. Bagaimana majmuk dia? Burung ialah burung, semua jenis burung. Laut yang ini. Bila digabungkan, dia khas menjadi maksud yang ini. Burung yang berterbangan di laut. Selalunya burung yang jenis berhijrah. Burung yang pergi ke mana-mana. Dia boleh berada di mana-mana negara. Dia jenis terbang jauh. Burung merpati tidak. Bukan burung laut. Burung merpati jenis burung yang tidak berhijrah. Dia kekal di situ. Okey, ini burung laut. Kulit dengan kerang. Dimajmukkan jadi kulit kerang. Kulit. Kita ada kulit. Haiwan pun ada kulit. Kerang ialah hidupan yang bercangkerang di dalam laut. Kerang. Jadi, bila digabungkan, dimajmukkan jadi kulit kerang, satu benda sahaja. Apa dia? Di sini. Kulit kerang di sini. Ada seorang kanak-kanak dengan bapanya di tangan dia. Sedang mengutip kulit kerang. Memungut, mengutip ataupun mengumpul. Itu aktivitinya. Batu karang. Batu karang. Batu di hadapan rumah kita pun ada. Tapi kalau kita majmukkan jadi batu karang, di laut sahaja ada. Okey, di laut sahaja ada. Di laut saja ada, iaitu di sini, batu karang. Okey, besar-besar batu karangnya. Baik, cikgu harap murid-murid boleh jelas dengan maksud kata majmuk ini.
Dan bolehlah mula membina ayat. Senang sahaja ayatnya, ceritakan apa yang berlaku. Di dalam gambar tak perlu kita fikir ayat yang susah. Sebab semuanya cerita yang sudah dinyatakan di dalam gambar. Aktiviti yang berlaku di dalam gambar ini sahaja. Ambil yang pertama, Istana Pasir. Ada seorang kanak-kanak, namakan dia. Apa-apa sahaja namanya sesuai bagi kanak-kanak perempuan. Contohnya, Lily. Apa dia buat? Membina Istana Pasir. Begitu sahaja. Okey. Dah, siap. Yang pertama. Yang kedua, kelapa muda. Dalam gambar ini, mana kelapa muda? Di sini. Apa yang terjadi dengan kelapa muda di dalam gambar? Ada dua orang. Pilihlah mana-mana yang lelaki ataupun yang perempuan untuk kita bina ayat. Dua-dua pun boleh. Okey, cikgu pun namakan orang ini. Satu, yang lelaki cikgu namakan Osman. Yang perempuan cikgu namakan Dahlia. Okey, cikgu pun buat Osman dan Dahlia. Apabila nama orang, dia nama khas, mestilah ditulis huruf besar. Apa dia buat? Minum kelapa muda. Tak muat. Hampir tak muat. Okey, pen yang tebal. Baik, yang kedua siap. Yang ketiga, gigi air. Ini tadi kan, gigi air. Apa yang berlaku di gigi air? Dua orang kanak-kanak. Boleh murid-murid buat ayat untuk gigi air. Kali ini cikgu tak nak bagi nama. Cikgu nak nyatakan sahaja. Cikgu tak nak namakan dia Daud ke, Maria ke. Cikgu nak namakan, nak nyatakan sahaja. Jadi cikgu nyatakan sahaja. Dua orang kanak-kanak. Cikgu terpaksa rapatkan sedikit, takut tak muat. Bermain di gigi air. Oh, baik. Boleh je lah sikit. Okey. Jadi, untuk ayat yang keempat, 5 dan 6, burung laut yang ini. Burung laut. Burung laut ni kulit kerang. Mana kulit kerang ni? Dan juga batu karang. Batu karang yang ini. Cikgu serahkan kepada murid-murid untuk membina ayatnya. Boleh? Burung laut yang ini. Kita boleh kata burung laut sedang terbang, berkeliaran. Kulit kerang, ini bagi nama untuk budak ini. Apa dia buat? Sedang memungut kulit kerang. Batu karang ada di sini. Okey. Jadi baik. Baiklah. Cikgu rasa cikgu tersilap. Baik.
Untuk yang mengikuti video ini, harap ataupun tolong betulkan batu karang yang ini, bukan yang besar ni. Batu karang dia tumbuh di dalam laut. Tetapi di dalam gambar ini, di sini batu karangnya. Okey. Batu karangnya sudah mati dan dia hanyut ke pantai. Okey, ini batu karangnya. Okey. Cikgu cuba buat ayat untuk gambarkan batu karang terdampar di mana? Di pinggir. Pinggir maksudnya tepi. Di pinggir pantai. Okey. Burung laut yang keempat dengan yang kelima kulit kerang. Murid-murid boleh cuba untuk bina sendiri. Okey, betulkan tadi. Batu karang bukan yang ini. Yang ini batu karang. Ini dia batu karang. Okey. Setakat ini dahulu. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.